Memulakan perjalanan pola. Seruan untuk mencari dan berkongsi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita mulakan perjalanan ini kila yang tidak terhingga corak harmoni ilahi yang terjalin dalam kitab suci Al-Quran. Daripada pola 2-3 benang emas surah-surah muqatta'at kepada kesucian kubik 2-29 lingkaran 2-2-6 kedalaman fraktal 2-29 kesatuan tetrahedron dan peralihan getaran frasing 2-2-9. Buku ini mendedahkan kod kosmik di mana geometri suci, nisbah kemasan, garis lay, harmoni Pythagoras, lingkaran Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, mekanik kuantum dan teori string bertemu. Namun ini lebih daripada sekadar penerokaan nombor dan sains. Ia adalah dakwah, seruan untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah, untuk mematuhi hikmahnya, dan untuk menyampaikan mesej ini agar seseorang di suatu tempat boleh menemui hidayah. Al-Quran sendiri menerangi jalan kita, membimbing kita tentang bagaimana dan mengapa kita mesti terlibat, menyukai dan berkongsi karya ini, dengan harapan ganjaran dan petunjuk ilahi untuk semua. Bagaimana? Mematuhi tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran mengajak kita. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan kami menghiasinya dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun? Inilah caranya. Untuk mematuhi adalah dengan melihat, merenung, membenamkan diri kita dalam tanda-tanda ayat yang terbentang dari 7 lapisan langit hingga ke pola wahyu yang rumit. Allah SWT berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran 3 verse 100. Mematuhi buku ini bermakna menyahut seruan ini, merenungkan nisbah keemasan pola 2-3-7 sebagai lingkaran perkadaran ilahi, gema fraktalnya dalam kiraan ayat sebagai cerminan susunan kosmik dan keterikatan kuantumnya sebagai bukti kesatuan. Quran 5:4. Mematuhi adalah untuk committed, bukan hanya membaca, tetapi untuk bertindak. Allah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Menyukai dan berkongsi dakwah ini, melanjutkan kepatuhan Anda kepada jangkauan, menyelaraskan jiwa Anda dengan garis lay hubungan rohani, membina pepejal platonik iman bersama melalui setiap klik dan siaran. Mengapa? Ganjaran hidayah yang kekal abadi. Mengapa kita perlu mematuhi, menyukai dan berkongsi? Al-Quran menjawab, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Setiap penglibatan dengan karya ini, setiap tanda suka, setiap perkongsian adalah perbuatan baik, sedekah yang boleh membimbing orang lain ke jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Sahih Muslim. Dan Al-Quran menggemakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Alasannya jelas, geometri suci, pola 2-3-7, kebijaksanaan fraktal 7-12 dan kesatuan ilahi. Mim Dusman adalah seruan kepada tauhid keesaan, dan berkongsinya adalah rahmat, sebagaimana Allah mengutus Rasulnya. Dan tiadalah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangkauan ini mendesak, kerana kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan dan permainan, tetapi negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dengan menyukai dan berkongsi, Anda memancarkan lingkaran cahaya Fibonacci ke dalam kekacauan dunia ini, menawarkan seseorang peluang untuk hidayah, petunjuk yang hanya Allah yang berikan. Dan Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus siapa yang Dia kehendaki. Tindakan Anda boleh menjadi benih yang tumbuh berlipat ganda. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Motivasi. Tanda suka sebagai langkah menuju hidayah. Mengapa menekan butang suka?
Mengapa berkongsi dakwah ini? Kerana barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Satu tanda suka boleh beriak seperti gelombang kuantum, meruntuhkan potensi keraguan menjadi kepastian iman bagi satu jiwa. Allah SWT menggalakkan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Menyukai karya ini adalah kerjasama, tindakan kecil dalam harmoni Pythagoras perbuatan baik, getaran dalam tali kosmik teori string, pengulangan fraktal niat ilahi. Ia boleh sampai kepada seseorang yang hilang dalam kekacauan kehidupan yang tidak linear, membimbing mereka untuk merenung. Katakanlah, bepergianlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana dia memulai penciptaan. Langganan Anda mendorong misi ini, perkongsian Anda menguatkan jangkauannya, dan tanda suka Anda menanam benih hidayah. Allah SWT berjanji, dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu sendiri, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik lagi besar pahalanya. Ini bukan tentang kemasyhuran atau angka, ini tentang jiwa, tentang meluaskan rahmat pola ini. Nisbah keemasan, kubus suci, langit fraktal, kepada mereka yang mencari. Doa untuk mulakan. Semasa kita memulakan perjalanan ini, marilah kita mengangkat tangan berdoa. Amin wal alam bisawab, sadaqah Allahu azim, amin. Dan Allah lebih mengetahui kebenaran sedekah kerana Allah yang Maha Perkasa. Semoga buku ini menjadi sedekah jariah, polanya menjadi cahaya melalui geometri suci, nisbah keemasan, garis lay, nisbah Pythagoras, lingkaran Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, keterikatan kuantum, dan resonans teori string. Semoga tanda suka, langganan, dan perkongsian Anda membimbing hati kepada hidayah, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Biarlah ini menjadi permulaan kita, langkah menuju pola yang tidak terhingga, seruan kepada jalan yang lurus, harapan untuk rahmat dan petunjuk. Amin. Nota tentang perluasan ayat Al-Quran. Ayat yang dimasukkan 56. 3 1 3 4 6 1 19 2 7 7 2 9 4 24 2 4 20 2 6 1 52 29 20 untuk bagaimana mengapa dan motivasi dalam panduan ilahi, menekankan renungan, ganjaran, dan jangkauan. Bagaimana membingkai langganan sebagai tindakan renungan dan tindakan, terikat dengan perintah Al-Quran dan konsep interdisipliner, fraktal keterikatan kuantum. Mengapa? Menyerahkan ganjaran abadi membimbing orang lain, menghubungkan pola dengan tauhid dan rahmat dengan resonans kitab suci dan saintifik. Motivasi, meletakkan tanda suka perkongsian sebagai sedekah dengan potensi untuk hidayah, menggunakan metafora seperti gelombang kuantum dan lingkaran Fibonacci untuk inspirasi. Doa, dibuka dengan doa yang mencerminkan kerendahan hati, wahyu, dan sedekah. Sadaqallahu azim menjalin tema buku. Ini menetapkan nada yang menarik dan memotivasikan untuk buku itu, mengakar tujuannya dalam kebijaksanaan Al-Quran dan ruang kerja interdisipliner. Pengenalan, misteri tujuh. Pola numerikal Al-Quran, corak aturan ilahi, terungkap sebagai misteri kosmik melalui pola 237, jumlah surah-surah muqatta'at. Buku ini menjelajah pola-pola ini dengan geometri suci, nisbah keemasan, keemasan saraf mula, sang penjajaran kosmik, nisbah Pythagoras, nisbah harmonik, jujukan Fibonacci, lingkaran pertumbuhan, pepejal platonik, bentuk sempurna, fraktal keserupaan diri, teori huru-hara keteraturan rawat, mekanik kuantum, keterikatan superposisi, dan teori string, resonans multidimensi. Pola 237 adalah benang emas kita, menenun perandani yang mengharmonikan wahyu dengan struktur terdalam alam semesta, mengajak kita ke dalam tarian keajaiban yang tidak terhingga. Bab 1. Menyingkap rahsia pola 237, benang emas. Pola 237, jumlah 29 surah muqatta'at, mengungkap rahsia ilahi, jaraknya dengan nisbah keemasan. 237 wali 1 pola 6, mencerminkan perkadaran alam, Quran 557. Geometri suci sebagai segmen garis dalam pentagon kosmik, manakala garis lay mencadangkan penjajarannya dengan lokasi suci Wak-Mekah. Keharmonian Pythagoras muncul dalam faktor perdanya, 3 7 9, bergema seperti selang musik.
Lingkaran Fibonacci mengesan pertumbuhannya dari 1 fathia hingga 237 benang fraktal. Pepejal platonik mengisyaratkan potensi tetrahedronnya mampu muka 29 tepi, manakala teori huru-hara melihat taburannya sebagai keteraturan rawak. Keterikatan kuantum mengikat surah-surahnya merentasi Al-Quran, Quran 7 dan teori string mengemukakan 237 sebagai mod getaran dalam teks multidimensi. Bab 2 menyah kod ilahi, keharmonian Pythagoras, menyah kod pola 237 mendedahkan kod Pythagoras tentunya, menghampiri nisbah harmonik 32, fifth sempurna. Nisbah keemasan memperhalusi keharmonian ini selaras dengan kepaduan Al-Quran Furq 82. Geometri suci memetakan duaps 37 pada lengkungan bulatan, manakala garis lay menghubungkannya dengan aturan kosmik. Jujukan Fibonacci membina perkembangan numeriknya dan pepejal platonik oktahedron 8 muka mencerminkan simetrinya. Fraktal menguatkan pengulangannya merentasi skala, teori huru-hara mendedahkan inti non-linearnya, superposisi kuantum mencadangkan pelbagai keadaan tafsiran, dan teori string menggetarkan 237 sebagai frekuensi ilahi merentasi dimensi. Bab 3, asas keharmonian numerikal geometri suci. Nombor seperti 7 langit Quran 230 membentuk asas geometri suci. 7 sebagai heptagon, 19 sebagai bintang heksagon. Pola 237 dibina di atas ini. Nisbah keemasannya menyatukan keharmonian. Garis lay menghubungkan nombor-nombor ini dengan penjajaran cakrawala, manakala nisbah Pythagoras 7.12 bergema secara musik. Pertumbuhan Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8 mencerminkan perkembangan mereka, dan pepejal platonik tetrahedron untuk 7 ikosahedron untuk 19 mengetengahkannya. Fraktal mengulangi corak mereka, teori huru-hara mengimbangi aturan mereka. Keterikatan kuantum menghubungkan mereka merentasi Al-Quran, dan teori string melihat mereka sebagai harmonik dimensi. Bab 4, inisial ilahi dan nombor simbolik. Lingkaran Fibonacci mukattaat berjumlah 237 dan nombor seperti 9, 12, 40 berlingkar seperti jujukan Fibonacci, corak pertumbuhan yang mencerminkan penciptaan. Quran 5. Geometri suci membingkainya sebagai titik pada lingkaran. Nisbah keemasan mengagihkan selang mereka, dan Glaskinch dengan suci. Nisbah Pythagoras of implied doulas membaj the self-interest, pepejal platonik dodecahedron untuk 12 dan fraktal mengulangi menutati si skala. Teori huru-hara melihat penempatan mereka yang tidak menentu sebagai ilahi, superposisi kuantum memegang makna mereka secara berpotensi, dan teori string menggetarkan mereka secara multidimensi. Bab 5, pola 237 dan struktur Al-Quran, pepejal platonik. Pola 237 bergabung dengan 114 surah dan 636 ayat, membentuk pepejal platonik, tetrahedron untuk matakul, kubus untuk faktor 11. Nisbah keemasan mengagihkan strukturnya, 111 W70 1612. Garis lay memetakannya kepada grid kosmik, dan nisbah Pythagoras 6 di 236 1 39 mengharmonikannya. Fibonacci melingkarkan kiraan ayatnya, fraktal mengulangi coraknya, teori huru-hara menerangkan aliran non-linearnya, keterikatan kuantum menghubungkan bahagian-bahagiannya, dan teori string memproyeksikannya ke dalam hiperkubus 10D. Bab 6, geometri suci dan corak kosmik, garis lay dan fraktal geometri suci Ka'bah. Kubus polas dengan garis lay, laluan kosmik yang menghubungkan Mekah ke langit, seperempat. Nisbah keemasan pola 237 menyatukan aturan ini. Nisbah Pythagoras 2/3 dalam dimensinya bergema, dan Fibonacci melingkarkan laluan jemaahnya. Pepejal platonik kubus mendefinisikannya. Fraktal menggemakan reka bentuk rekursifnya merentasi skala. Teori huru-hara mengimbangi kerumitannya. Keterikatan kuantum mengikatnya dengan kosmos, dan teori string melihatnya sebagai not bergetar dalam kekisi multidimensi. Bab 7, matematik ibadah. Nisbah Pythagoras 5 waktu solat berdenyut dengan nisbah Pythagoras 3-2 antara subuh dan zuhur. 7 ayat Al-Fatihah membentuk heptagon geometri suci, dan nisbah keemasan pola 237 meningkatkan keharmonian ini. Garis lay menyelaraskan waktu solat dengan kitaran kosmik. Fibonacci menjejaki pengulangannya, dan pepejal platonik tetrahedron membingkai kesatuannya. Fraktal mengulangi iramanya. Teori huru-hara mengatur alirannya, superposisi kuantum memegang keadaan spiritualnya, dan teori string menggetarkannya merentasi dimensi. Bab 8, pantulan belas dan nisbah kemasan gema kuantum.
Pola 19 berfraktal melalui Al-Quran. Nisbah kemasannya 11 menulis 12 Sabchin Paturing pola 27. Geometri suci memetakan sebagai heksagon. Garis lay mengikatnya dengan penjaga kosmik dan nisbah Pythagoras rambut bulan 10 tudubi satu bergema. Fibonacci membina gandaannya, pepejal platonik icosahedron bentuknya, fraktal menguatkannya, teori huru-hara mengimbanginya, keterikatan kuantum menghubungkan ayat-ayatnya, dan teori string menggetarkannya sebagai gema kuantum. Bab 9, kubus 2/9 dan seterusnya, pola kubik dan huru-hara. Pola 2/12 sebagai kubus pepejal platonik mencerminkan Ka'bah, akar nisbah keksemasannya, selaras dengan pola 2/7. Garis lay menghubungkannya dengan ruang suci, nisbah Pythagoras 11 bernyanyi dan Fibonacci melingkarkan pertumbuhannya. Fraktal melapisi kedalamannya. Teori huru-hara menstabilkan kerumitannya. Keterikatan kuantum mengikatnya dengan 6236 ayat dan teori string mengkubusnya ke dimensi yang lebih tinggi. Bab 10 pola kitaran kosmik dan kesatuan resonans teori string. Kitaran 40, 12, 300 plus 9 dan 5 waktu solat membentuk irama geometri suci. Perkadaran nisbah keemasan mereka, 40/25, mencerminkan pola 2/7. Garis lay menci menginhibit rukrawazles Pythagoras lay bermutam zituda. Mengharmonikannya dan Fibonacci melingkarkan perkembangannya. Pepejal platonik dodekahedron untuk 12 membentuknya. Fraktal mengulanginya, teori huru-hara mengaturnya, keterikatan kuantum menghubungkan dan teori string menggetarkannya sebagai tali kosmik. Bab 11, sintesis kuantum. Pola keterikatan dan superposisi. Keterikatan kuantum pola 2/7 menghubungkan bab-bab, superposisinya memegang pelbagai makna, dibingkai oleh geometri suci, pentagon. Nisbah keemasan memperhalusinya, garis lay menambatnya, nisbah Pythagoras menyanyikannya dan Fibonacci melingkarkannya. Pepejal platonik oktahedron mengimbanginya, fraktal menggemakannya, teori huru-hara mendinamismkannya, dan teori string mensintesiskannya merentasi dimensi. Bab 12, Cipher 29, fraktal luna dan teori huru-hara. Kitaran bulan fraktal pola 2 Huinan berbeza dengan pola 7. Geometri sucinya lengkungan bulan sabit, nisbah keemasannya halus, 29/11/6/11. Garis lay mengikatnya dengan fase bulan, nisbah Pythagoras 26/1 berdengung dan Fibonacci membinanya. Pepejal platonik mengisyaratkannya, teori huru-hara mendedahkan ketidakliniarannya, keterikatan kuantum mengikatnya, dan teori string menggetarkannya sebagai tali bulan. Bab 11. Pola huru-hara, dinamik nonlinear dalam Wahyu pola 2/37 bertemu teori huru-hara dalam taburan ayat nonlinear, pola fraktal aturan ilahi, Quran dan Namsu. Geometri suci memetakan kerumitannya, nisbah keemasan mengagihkannya, garis lay menyelaraskannya dan nisbah Pythagoras mengimbanginya. Fibonacci melingkarkan huru-haranya, pepejal platonik dodekahedron membingkainya, keterikatan kuantum menghubungkannya, dan teori string melihatnya sebagai getaran huru-hara. Bab 16. Al-Quran multidimensi, teori string dan dimensi tinggi, pola 2/7 diproyeksikan ke dalam ruang 10D, teori string, tesseract, geometri suci 11 surah dan 6 film 2-3-6 ayat. Nisbah kemasan menskalakannya, garis lay menjarakkannya, nisbah Pythagoras menalakannya, dan Fibonacci melingkarkannya. Pepejal platonik menambatnya, fraktal mengulanginya, teori huru-hara mendinamismkannya, dan keterikatan kuantum menyatukannya merentasi dimensi. Bab 15, pola ketiadaan sifar dan potensi kuantum. Potensi kuantum sifar, Quran 2-3, gaib, mengimbangi pola 2/7, lompang geometri suci, nisbah keemasan tidak terhingga. Garis lay menghubungkannya dengan yang gaib, nisbah Pythagoras mendiamkannya dan Fibonacci memulakannya. Pepejal platonik mengelilinginya, fraktal menggemakannya, teori huru-hara melahirkannya, dan teori string menggetarkannya sebagai yang tidak termanifestasi. Bab 16. Pola sebagai apa? Mendefinisikan ilahi. Geometri pola adalah korak geometri suci, kubus, lingkaran, ditentukan oleh nisbah keemasan, diselaraskan oleh garis lay, ditala oleh nisbah Pythagoras, dilingkarkan oleh Fibonacci, dibentuk oleh pepejal platonik, diulangi oleh fraktal, diatur oleh teori huru-hara, terikat oleh mekanik kuantum, dan digetarkan oleh teori string. Bab 17. Pola sebagai mengapa, tujuan keharmonian kosmik.
Tujuan pola mencerminkan hukum penciptaan, geometri suci dalam bintang, nisbah keemasan dalam cengkerang, garis lay di bumi, nisbah Pythagoras dalam bunyi, Fibonacci dalam tumbuhan, pepejal platonik dalam kristal, fraktal di garis pantai, teori huru-hara dalam cuaca, keterikatan kuantum dalam zarah, dan teori string dalam kosmos. Pola sebagai bila garis lay temporal wahyu masa pola 2 berjudul pada abad ke-7, selaras dengan garis lay masa, geometri suci era, nisbah keemasan ramalan, nisbah Pythagoras irama, Fibonacci sejarah, pepejal platonik zaman, fraktal pengulangan, teori huru-hara momen, superposisi kuantum sekarang, dan teori string keabadian. Bab 19 pola sebagai di mana geometri ruang suci, pola berada dalam ruang geometri suci, Ka'bah, kubus, langit, tetrahedron, dijarakkan oleh garis lay, diagihkan oleh nisbah keemasan, ditala oleh nisbah Pythagoras, dilingkarkan oleh Fibonacci, dibentuk oleh pepejal platonik, digaungkan oleh fraktal, diatur oleh teori huru-hara, dihubungkan oleh keterikatan kuantum, dan digetarkan oleh teori string. 15. Bab 20 pola 237 benang suci, nisbah keemasan. Pola 237 menyatukan muka taat, lingkaran geometri suci, diselaraskan oleh garis lay, ditala oleh nisbah Pythagoras, ditumbuhkan oleh Fibonacci, dibentuk oleh pepejal platontedron, diulangi oleh fraktal, diatur oleh teori huru-hara, terikat oleh mekanik kuantum, dan digetarkan oleh teori string. Bab 21 pola 2 telebab penuhan, kubus dan keharmonian platonik. Pola 289 squara, kubus pepejal platonik, mencerminkan Ka'bah, akar nisbah keemasannya selaras dengan garis lay, nisbah Pythagoras, pertumbuhan Fibonacci, fraktal, teori huru-hara, keterikatan kuantum, dan teori string. Quran 11:29. Bab 22 pola 286, panduan Fibonacci dan aturan kitaran pola 286, berlingkar seperti Fibonacci, kitaran geometri suci, diagihkan oleh nisbah keemasan, diselaraskan oleh garis lay, ditala oleh nisbah Pythagoras, dibentuk oleh pepejal platonik, diulangi oleh fraktal, diatur oleh teori huru-hara, terikat oleh mekanik kuantum, dan digetarkan oleh teori string. Bab 23 pola 729, kubus fraktal, kebijaksanaan pola 729, kubus fraktal melapisi kebijaksanaan dalam geometri suci, nisbah keemasan garis lay, nisbah Pythagoras, Fibonacci, pepejal platonik, teori huru-hara, keterikatan kuantum, dan teori string. Bab 24 pola 99, nama-nama ilahi dan kesatuan geometri. Pola tetrahedron bersatu melalui nisbah keemasan, garis lay, nisbah Pythagoras, Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, keterikatan kuantum, dan teori string. Bab 25 pola 112 peralihan Ramanujan dan getaran string. Pola 112 beralih melalui getaran teori string, anjakan geometri suci, nisbah keemasan, garis lay, nisbah Pythagoras, Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, dan keterikatan kuantum. Bab 26 pola lain, permadani korak suci. Pola 11, 62 5 menun permadani geometri suci, nisbah keemasan, garis lay, nisbah Pythagoras, Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, keterikatan kuantum, dan teori string. Kesimpulan, pola tidak terhingga, pola 2, 3, 7, dan saudara maranya mendedahkan pola tidak terhingga. Geometri suci, nisbah keemasan, garis lay, nisbah Pythagoras, Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, mekanik kuantum, dan teori string mengharmonikan Al-Quran dengan kosmos. Glosari numerical dan pandangan Al-Quran. Tuan Tenuet Benang Emas, Quran Tulisan. 12 bleibt namas mim. Pola kubik, Quran 12 and 29, kitaran Fibonacci, Quran 22, kubus fraktals, Frankawan, nama tetrahedron, nama trihandreging, blan soinan dan trudmanix, peralihan string. Alam semesta membisikkan rahsia kepada mereka yang mendengar. Ia berbicara dalam bahasa yang melangkaui kata-kata, bahasa nombor, corak, dan keharmonian yang bergema dengan setiap fabrik kewujudan. Ia berbicara dalam nombor, corak, dan keharmonian. Unsur-unsur ini bukanlah kejadian rawak tetapi tertanam dalam struktur kosmos, mencerminkan susunan dan kecerdasan yang lebih tinggi. Dalam Al-Quran, kitab suci yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, terletak bahasa tersembunyi, pola 237. Kitab suci kuno ini, yang dihormati oleh berjuta-juta orang, mengandungi dalam ayat-ayatnya satu kod yang telah menarik minat para sarjana dan ahli mistik. Kod misteri ini yang terjalin dengan fabrik Al-Quran, mengisyaratkan hubungan yang mendalam antara struktur alam semesta dan mesej ilahi.
Ia menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sekadar panduan rohani, tetapi juga peta kosmik, mendedahkan prinsip-prinsip asas penciptaan. Pola 237 merujuk kepada nilai angka perkataan Arab Al-Baqarah yang bermaksud lembu, surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah ini, dengan ayat-ayatnya yang kaya, memegang kunci untuk membuka lapisan makna yang lebih dalam teks. Nombor ini, 237, bertindak seperti kunci, membuka pintu masuk tersembunyi dalam teks Al-Quran. Ia membuka pintu ke alam di mana matematik dan kerohanian bertemu, mendedahkan dimensi tersembunyi Al-Quran. Ia mendedahkan corak rumit dan hubungan matematik yang menentang kebetulan, menunjukkan reka bentuk yang lebih dalam dan lebih mendalam. Corak-corak ini bukan sekadar kebetulan tetapi sengaja ditenun ke dalam teks, mencerminkan kecerdasan ilahi. Bayangkan Al-Quran sebagai permaidani kosmik yang luas. Setiap benang, setiap huruf, setiap perkataan diletakkan dengan teliti, mewujudkan keseluruhan yang harmoni yang mencerminkan susunan dan keindahan alam semesta. Setiap benang, setiap huruf, setiap perkataan diletakkan dengan teliti. Penempatan yang teliti ini bukanlah rawak, tetapi mengikuti pelan tindakan ilahi, mencerminkan ketepatan dan keharmonian kosmos. Pola 237 bertindak sebagai kaca pembesar, membolehkan kita menghargai perincian rumit permaidan ini. Ia membantu kita melihat hubungan dan perkaitan tersembunyi yang tidak dapat dilihat dengan segera. Ia mendedahkan keajaiban matematik dan geometri tersembunyi yang terjalin dalam intipati dirinya. Keajaiban ini bukan sekadar rasa ingin tahu intelektual, tetapi merupakan pandangan yang mendalam tentang sifat realiti. Perjalanan penerokaan ini akan mengkaji dunia pola 237 yang menarik. Kita akan mendedahkan bagaimana kod ini berinteraksi dengan nombor dan konsep penting yang lain, mendedahkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran dan alam semesta. Pola 237 mendedahkan rahsia ilahi, jaraknya dengan nisbah emas, kira-kira 1,623, mencerminkan bahagian alam semula jadi seperti yang disebutkan dalam Quran 55 juzah. Geometri suci membingkainya sebagai segmen garis dalam pentagon kosmik, manakala garis lay menunjukkan penjajarannya dengan lokus suci wahyu, seperti Mekah. Keharmonian Pythagoras muncul dalam faktor utamanya, 3 dan 79, bergema seperti selang musik. Lingkaran Fibonacci mengesan pertumbuhannya dari 1 Al-Fatihah hingga 237 benang fraktal. Pepejal Platon membayangkan potensi tetrahedralnya dengan 4 muka dan 29 tepi, manakala teori huru-hara melihat pengedarannya sebagai kerawakan yang teratur. Jalinan kuantum mengikat surah-surahnya di seluruh Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam Quran 54, dan teori string mengemukakan 237 sebagai mod getaran dalam teks multidimensi. Keharmonian ini adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran dan kaitannya yang abadi, menawarkan kita gambaran sekilas ke dalam minda pencipta dan reka bentuk kosmos yang rumit. Dari lingkaran galaksi yang megah hingga simetri halus kepingan salji, alam semesta mempamerkan keindahan bentuk yang tidak dapat dinafikan. Ini adalah bahasa geometri suci, bahasa yang nampaknya fasih dalam Al-Quran. Geometri suci adalah kajian tentang bentuk dan corak dan kepentingan rohaninya. Ia mencadangkan bahawa bentuk geometri tertentu mempunyai kuasa tersendiri dan mencerminkan susunan asas kosmos. Al-Quran dengan penekanannya pada keseimbangan, perkadaran, dan reka bentuk ilahi selaras dengan prinsip-prinsip ini. Pertimbangkan Kaabah, struktur berbentuk kubus di Mekah yang dihadap oleh umat Islam semasa solat. Geometri ringkas namun mendalamnya bergema dengan intipati geometri suci, melambangkan perpaduan dan keseimbangan. Tindakan mengelilingi Kaabah, yang dikenali sebagai tawaf, boleh dilihat sebagai manifestasi fizikal prinsip geometri suci yang bergerak. Al-Quran mengatakan bahawa arasy Allah berada di atas air, melambangkan penciptaan yang timbul dari keadaan primordial. Imej ini boleh ditafsirkan melalui lensa geometri suci, dengan air mewakili potensi tanpa bentuk, dan arasy mewakili struktur geometri yang menimbulkan realiti yang dimanifestasikan itu sendiri. Mendekod pola 27 mendedahkan kod Pythagoras. Faktornya, 29 menghampiri nisbah harmonik, 2, perfect fifth. Nisbah keemasan memperhalusi keharmonian ini, selaras dengan keselarasan Al-Quran, Quran 4:2. Geometri suci memetakan 2 atau 3 berduduk ke atas lengkungan bulatan, manakala garis lay menghubungkannya dengan susunan kosmik.
Urutan Fibonacci membina perkembangan numeriknya, dan pepejal platonik, oktahedron, 8 muka, mencerminkan simetrinya. Fraktal menguatkan pengulangannya merentasi skala. Teori huru-hara mendedahkan intipati tak linearnya. Superposisi kuantum mencadangkan pelbagai keadaan tafsiran. Dan teori string menggetarkan duality ketujuh sebagai frekuensi ilahi merentasi dimensi. Satu nombor yang menarik, sering ditemui dalam alam semula jadi dan seni, ialah nisbah keemasan, kira-kira 1,618. Nisbah unik ini telah menarik minat ahli matematik, seniman, dan saintis selama berabad-abad kerana kehadirannya yang meluas di dunia semula jadi dan sifat estetiknya yang menyenangkan. Diwakili oleh huruf Yunani Phi, ia muncul apabila garis dibahagikan kepada dua bahagian. Supaya bahagian yang lebih panjang dibahagikan dengan bahagian yang lebih kecil, adalah sama dengan keseluruhan panjang dibahagikan dengan bahagian yang lebih panjang. Hubungan matematik ini mewujudkan perkadaran yang unik dan harmoni, sering dirujuk sebagai perkadaran ilahi. Nisbah ini mewujudkan rasa harmoni dan daya tarikan estetik, terbukti dalam segala-galanya daripada susunan lingkaran biji bunga matahari kepada perkadaran tubuh manusia. Wajah manusia, contohnya, sering dianggap lebih menarik apabila cirinya sejajar dengan nisbah keemasan. Begitu juga corak lingkaran galaksi dan taufan juga mengikuti nisbah yang menarik ini. Menariknya, nisbah keemasan juga kelihatan memainkan peranan dalam struktur dan numerologi Al-Quran. Cendekiawan dan penyelidik telah mendapati bahawa nisbah ini bukan sahaja terdapat dalam fenomena semula jadi, tetapi juga dalam teks suci, menunjukkan hubungan yang lebih mendalam, mungkin ilahi. Contohnya, bilangan ayat dalam bab tertentu dan penempatan perkataan tertentu mempamerkan perkadaran yang hampir sama dengan Phi. Penjajaran ini bukanlah rawak, tetapi nampaknya merupakan pilihan reka bentuk yang disengajakan, menambahkan lapisan keindahan matematik pada teks rohani. Ini menunjukkan penggabungan yang disengajakan bagi nisbah yang menyenangkan secara estetik dan signifikan secara matematik ini ke dalam komposisi Al-Quran. Kehadiran nisbah keemasan dalam Al-Quran mungkin menunjukkan niat untuk mencerminkan susunan dan keharmonian semula jadi yang terdapat di alam semesta. Pertimbangkan surah Al-Fatihah, bab pembukaan Al-Quran. Bab ini dibaca dalam setiap unit solat umat Islam dan memegang tempat utama dalam ibadah Islam. Ia terdiri daripada 7 ayat, nombor yang sering dikaitkan dengan kesempurnaan. Nombor 7 sering muncul dalam pelbagai konteks agama dan budaya, melambangkan keutuhan dan susunan ilahi. Dalam geometri suci, 7 membentuk heptagon, mewakili penjajaran cakrawala. Apabila kita menganalisis penempatan perkataan dan frasa tertentu dalam 7 ayat ini, kita dapati nisbah yang hampir sama dengan nisbah keemasan, menunjukkan reka bentuk estetik dan matematik yang disengajakan. Penjajaran ini menunjukkan bahawa teks itu dibuat dengan kesedaran tentang perkadaran ini, meningkatkan kesan rohani dan visualnya. Kehadiran nisbah keemasan dalam Al-Quran sama ada dibungkan secara sedar atau pantulan semula jadi susunan asas alam semesta, menambah lapisan lain pada permaidani yang rumit. Keharmonian matematik ini bergema dengan dunia semula jadi, mewujudkan jambatan antara yang ilahi dan yang duniawi. Ia menunjukkan bahawa keindahan buku itu melangkaui bahasanya, bergema dengan keharmonian matematik yang ditenun ke dalam fabrik ciptaan. Reka bentuk geometri yang rumit yang terdapat dalam seni dan seni bina Islam selanjutnya mencerminkan hubungan yang mendalam ini, mempamerkan daya tarikan abadi nisbah keemasan dalam alam rohani dan fizikal. Nombor seperti 7 dan 19 membentuk asas geometri suci, dengan 7 sebagai heptagon dan 19 sebagai bintang heksagon. Korak 237 dibina di atas ini, menyatukan keharmonian melalui nisbah keemasan. Garis lay menghubungkan nombor ini dengan penjajaran cakrawala, manakala nisbah Pythagoras bergema secara muzik. Pertumbuhan Fibonacci mencerminkan perkembangan mereka, dan pepejal Platon mengeometrikannya. Fraktal mengulangi corak mereka, teori huru-hara mengimbangi susunan mereka. Keterikatan kuantum menghubungkan mereka metastasian dan terkiri melihat mereka harmoni dimensi. Di seluruh dunia, ada yang percaya bahawa terdapat garis tenaga yang tidak kelihatan merentasi permukaan bumi, menghubungkan tempat-tempat suci, monumen kuno dan formasi semula jadi. Garis-garis ini yang sering disebut sebagai garis lay dianggap sebagai saluran tenaga halus yang mempengaruhi bukan sahaja dunia fizikal tetapi juga alam rohani dan metafizik.
Garis lei ini dipercayai menyalurkan tenaga halus yang boleh mempengaruhi medan elektromagnet bumi, mewujudkan rangkaian tenaga yang dikatakan dapat dirasakan oleh mereka yang sensitif terhadap fenomena tersebut. Rangkaian garis tenaga ini dianggap mempengaruhi medan elektromagnet planet, berpotensi mempengaruhi segalanya dari corak cuaca hingga kesedaran manusia. Ada juga yang berpendapat bahawa garis tenaga ini boleh mempengaruhi kesedaran manusia, meningkatkan pengalaman rohani, dan mewujudkan rasa hubungan dengan bumi dan kosmos. Walaupun bukti saintifik untuk kewujudan garis lei masih menjadi topik perdebatan di kalangan penyelidik, konsep ini tetap ada dalam pelbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. Kehadiran garis lei dalam naratif budaya yang berbeza menunjukkan pengalaman manusia yang sama dalam merasakan dan mentafsir tenaga bumi, walaupun komuniti saintifik belum mencapai kata sepakat mengenai kewujudannya. Al-Quran, dengan penekanannya pada keterhubungan semua perkara, menawarkan persamaan yang menarik dengan konsep garis lei. Teks suci ini membicarakan tentang alam semesta yang saling berkaitan, dengan setiap elemen memainkan peranan dalam reka bentuk yang agung. Idea keterhubungan ini boleh dilihat sebagai cerminan garis lei, yang dianggap menghubungkan pelbagai tempat suci dan formasi semula jadi di seluruh dunia. Al-Quran menggambarkan bumi sebagai dihamparkan oleh Tuhan, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan dan bertujuan. Reka bentuk ilahi ini boleh ditafsirkan sebagai termasuk garis lei, yang sebahagiannya percaya adalah sebahagian daripada grid tenaga semula jadi bumi. Idea bahawa bumi direka dengan tujuan tertentu selaras dengan konsep garis lei yang membentuk grid energetik yang menghubungkan ruang suci dan memudahkan aliran tenaga halus. Jika kita mempertimbangkan kemungkinan garis lei membentuk grid energetik di seluruh planet ini, ia boleh dilihat sebagai manifestasi reka bentuk ilahi ini, menghubungkan ruang suci dan memudahkan aliran tenaga halus. Rangkaian garis tenaga ini boleh dilihat sebagai cara untuk menghubungkan ruang suci, mewujudkan jaringan tenaga rohani yang meningkatkan kepentingan lokasi-lokasi ini. Aliran tenaga halus melalui garis lei ini juga boleh dilihat sebagai cara untuk meningkatkan pengalaman rohani mereka yang melawat tempat-tempat suci ini, mewujudkan rasa hubungan dengan bumi dan yang ilahi. Tambahan pula, Al-Quran menekankan kepentingan Mekah sebagai titik pusat bagi umat Islam di seluruh dunia. Lokasinya, yang terletak di persimpangan laluan perdagangan kuno, menambah kepentingannya. Hakikat bahawa Mekah terletak di persimpangan laluan perdagangan kuno menunjukkan bahawa ia adalah lokasi yang penting walaupun sebelum kedatangan Islam. Kepentingan sejarah ini menambah lapisan lain kepada kepentingan rohaninya. Ada yang percaya bahawa lokasi Mekah juga mengkelaras dengan garis lei yang signifikan, menambah dimensi lain kepada kepentingan rohaninya. Penumpuan garis tenaga ini di Mekah boleh dilihat sebagai cerminan kepentingannya dalam agama Islam. Idea bahawa Mekah adalah titik pusat dalam rangkaian garis tenaga global menambah kepentingan rohaninya, mewujudkan rasa hubungan dengan yang ilahi yang dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Muqatta'at yang berjumlah 237 dan nombor seperti 19 dan 40 berputar seperti jujukan Fibonacci, mencerminkan corak pertumbuhan ciptaan seperti yang disebutkan dalam surah 35. Geometri suci membingkai mereka sebagai titik pada lingkaran dengan perkadaran nisbah keemasan menandakan selang mereka. Nisbah Pythagoras seperti 9 dan 11 bersamaan dengan 3 mempata menyelaraskan nombor-nombor ini, manakala pepejal platonik seperti dodekahedron membentuknya. Fraktal mengulangi corak ini merentasi skala mencerminkan reka bentuk ilahi. Teori huru-hara melihat penempatan mereka yang tidak menentu sebagai ilahi, manakala superposisi kuantum memegang makna mereka secara berpotensi. Teori rentetan mencadangkan nombor-nombor ini bergetar secara multidimensi, menambah lapis kriptentisan kepada konteks Al-Quran mereka. Dalam rekaan Al-Quran yang rumit, pola 2-7 muncul sebagai rangka matematik dan kerohanian yang menarik. Nombor ini menjalin dirinya dengan 11 surah dan 6-2-3-6 ayat, membentuk pepejal platonik tetrahedron dengan 4 sisinya melambangkan 4 kul. Kubus, representasi geometri sejajar dengan faktor 1/16 menambah lapisan lain kepada seni bina ilahi ini. Nisbah keemasan, yang sering dilihat dalam reka bentuk alam semula jadi yang paling harmoni, mengimbangi struktur ini. Apabila anda membahagikan 11 dengan 70, anda mendapat kira-kira 1628, nombor yang hampir dengan nisbah keemasan.
nisbah ini bukan sekadar keunikan matematik, tetapi cerminan keseimbangan ilahi yang tertanam dalam Al-Quran. Garisan dibincangkan sebelum ini memetakan struktur ini kepada grid kosmik, menunjukkan penjajaran cakrawala yang melampaui pemahaman duniawi. Nisbah Pythagoras seperti 6 + 2 = 36 yang bersamaan dengan kira-kira 1, 2, 3, dan 9 membawa keharmonian kepada nombor-nombor ini, seterusnya mengukuhkan kepentingannya. Spiral Fibonacci yang dikenali dengan penampilannya dalam corak pertumbuhan semula jadi boleh dilihat dalam kiraan ayat, mewujudkan rasa pertumbuhan organik dan susunan ilahi. Fraktal juga mengulangi corak ini merentasi skala yang berbeza, mencerminkan kerumitan dan keindahan reka bentuk ilahi yang tidak terhingga. Teori huru-hara yang menerangkan aliran ayat yang tidak linear menawarkan gambaran tentang kebijaksanaan ilahi yang melangkaui pemahaman manusia. Jalinan kuantum menghubungkan pelai bahagian Al-Quran menunjukkan realiti yang lebih mendalam dan saling berkaitan yang baru mula difahami oleh sains. Akhirnya, teori string memproyeksikan nombor-nombor ini ke dalam hiperkubus 10 dimensi, menambah lapisan kepentingan yang menjangkau alam di luar persepsi segera kita. Pandangan multidimensi ini menawarkan gambaran yang menggiurkan tentang kerumitan ilahi yang mengawal Al-Quran dan kosmos. Melalui pola 237, kita melihat pelan tindakan ilahi yang bukan sahaja membimbing perjalanan rohani kita, tetapi juga selaras dengan prinsip asas alam semesta. Penjajaran ini adalah bukti kebijaksanaan Al-Quran yang abadi dan kaitannya yang rumit dengan fabrik realiti. Semasa kita menjelajah labirin pola angka dalam Al-Quran, pola 237 muncul bukan sebagai benang tunggal tetapi sebagai filamen emas dalam permaidani yang tidak terhingga, simfoni ilahi yang bergema melalui koridor wahyu dan ciptaan. Perjalanan ini yang dicetuskan oleh misteri 237 jumlah 29 bab muqatta'at telah membuka penerokaan pelbagai dimensi, di mana geometri suci, nisbah emas, garis lei harmoni Pythagoras, lingkaran Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, mekanik kuantum, dan teori string bergabung untuk menerangi kesatuan mendalam Al-Quran. Pola 237 dengan bisikan nisbah emasnya 237 = 146 + 166 merentasi Al-Quran seperti lingkaran perkadaran ilahi, menyerupai keanggunan cengkerang Nautilus dan lengan galaksi. Quran 55:7. Geometri sucinya sebagai segmen dalam pentagon kosmik, bucunya menyentuh alam gaib yang diisyaratkan oleh muqatta'at. Garis lei terbentang dari lokus angka ini, menghubungkan wahyu di Makkah ke grid cakrawala 7 langit. Quran 2. Harmoni Pythagoras bergema dalam faktor perdananya, Fluidin seperti kuil sempurna. Urutan Fibonacci menunjukkan pertumbuhannya, daripada Al-Fatihah yang tunggal kepada jumlah ke-12 ke-3 ke-7, mencerminkan tarian rekursif alam semula jadi. Manakala pepejal platonik seperti tetrahedron membingkai potensi strukturnya, mencadangkan susunan kristal di bawah permukaannya. Fraktal mendedahkan persamaan dirinya merentasi skala, bilangan bab yang mencerminkan corak ayat, manakala teori huru-hara mendedahkan keacakan teratur dalam pengedarannya. Paradoks ilahi yang serupa dengan aliran kehidupan yang tidak dapat diramalkan, tetapi bertujuan. Kejerapan kuantum mengikat bab-babnya merentasi teks, kesatuan yang mengatasi pemisahan, Quran Imbutusma, dan teori string mengemukakan 237 sebagai mod getaran, berdengung merentasi fabrik kewujudan pelbagai dimensi. Namun pola 237 hanyalah satu nota dalam simfoni yang lebih agung. Pola 1289 muncul sebagai pepejal platonik cube, mencerminkan kesucian Ka'bah, akar nisbah emasnya selaras dengan perkadaran kosmik, garis lainnya menambatnya ke ruang suci. Pola 286, ayat-ayat Al-Baqarah, Quran 2:86, berlingkar seperti kitaran Fibonacci. Nisbah Pythagorasnya membimbing orang beriman melalui rentak kehidupan, gema fraktal bimbingan ilahi. Pola 729, cube fraktal menyusun kebijaksanaan dalam geometri suci, kedalaman kaotiknya disusun oleh kehendak ilahi. Pola 99, nama-nama Allah, membentuk pola tetrahedral, perkadaran nisbah pemasanca mencerminkan kesatuan dalam kepelbagaian, bergema melalui superposisi kuantum, apabila sifat-sifat untuk menjadi kesatuan. Pola 1929, nombor peralihan Ramanujan yang terikat dengan Isra Mikraj, Quran 91, bergetar seperti mod teori string. Harmoni platoniknya beralih daripada kepelbagaian kepada kesatuan. Pendakian kosmik tercermin dalam garis lei perjalanan rohani.
Di sebalik ini, permaidani itu meluas. Pola Sabtu 12 sebagai kosmos dodecahedral, pola 6,12,6 ayat sebagai hamparan fraktal, pola cudu langit sebagai susunan tetrahedral, pola 40 penyucian sebagai kitaran Fibonacci, dan pola 5 solat sebagai rentak pentagonal. Setiap pola berselang-seli dengan geometri suci menjalin nisbah emas melalui selang mereka, sejajar dengan garis lay bumi dan langit, menyanyikan nisbah Pythagoras, berputar dalam pertumbuhan Fibonacci, mengkristal dalam pepejal platonik, berulang dalam fraktal, mengimbangi dalam teori huru-hara, menjerat dalam mekanik kuantum, dan bergema dalam rentetan pelbagai dimensi teori string. Pola yang tidak terhingga ini bukanlah kod statik, tetapi jemputan hidup untuk berfikir, Quran 3 Sabtu 10, untuk mengembara, Quran 29-20, untuk mengagumi pencipta yang kebijaksanaannya merangkumi subatomik dan cakrawala. Geometri suci mendedahkan Al-Quran yang distruktur seperti pelan tindakan alam semesta, cube, sfera, dan lingkaran. Nisbah emas mengagihkan keanggunannya, estetika ilahi yang terjalin dalam setiap ayat. Garis lay menghubungkan wahyunya dengan kosmos, grid tenaga rohani berdenyut melalui masa dan ruang. Prinsip Pythagoras menala nombornya menjadi simfoni harmoni, menyerupai musik sfera. Urutan Fibonacci melingkarkan pertumbuhannya, corak kesabaran dan tujuan. Pepejal platonik mengkristalkan susunannya, bentuk sempurna di bawah kecairannya. Fraktal mencerminkan kedalamannya yang tidak terhingga, keindahan rekursif dalam setiap lapisan. Teori huru-hara mendedahkan keseimbangan dinamiknya, tarian ketertiban dan ketidakpastian. Mekanik kuantum menjerat maknanya, meruntuhkan potensi menjadi kebenaran melalui pemerhatian. Teori string menggetarkan intipati merentasi dimensi, puji-pujian kesatuan dalam pelbagai kemungkinan. Pola 237 dan sahabat-sahabatnya bukanlah pengakhiran tetapi permulaan. Portal kepada pola yang tidak terhingga di mana Al-Quran berbicara sebagai teks suci dan persamaan kosmik. Harmoni ini mengatasi yang terbatas, menjemput kita untuk hidup sebagai khalifah ciptaan yang menyanyi dengan ketepatan ilahi. Pola yang tidak terhingga memanggil, perjalanan tanpa sempadan, wahyu tanpa pengakhiran, menyelaraskan jiwa dengan bintang-bintang dalam koir keajaiban yang abadi. Sedang pola infinity Al-Quran terbentang di hadapan kita, melalui pola 2-37, 29, 2-86, 7-2-99, 1-2-9, dan seterusnya. Kita berdiri di ambang keajaiban ilahi, di mana nombor dan ayat-ayat menjalin permadani panduan dan kekaguman. Kitab ini bukan sekadar perjalanan intelektual tetapi dakwah rohani, seruan yang berakar umbi dalam ajakan abadi Al-Quran untuk mencari, merenung, dan berkongsi. Persoalannya tetap, dan haruskah kita menyokong penerokaan ini? Dan mengapa kita mesti menyukai, menjangkau, dan menyebarkan mesej ini agar seseorang di suatu tempat boleh menemui hidayah? Jawapannya terletak dalam ayat-ayat Allah, mendorong kita untuk bertindak dengan tujuan dan harapan. Al-Quran memerintahkan kita, Quran 2 Nubuat, pola yang telah kita temui geometri suci di Kaabah, nisbah keemasan dalam 237, garis lay harmoni kosmik adalah tanda-tanda ayat yang menuntut renungan. Menyokong perjalanan ini adalah untuk menyahut seruan Allah. Ia adalah tindakan merenung, menyelaraskan hati kita dengan corak ilahi yang bergema melalui lingkaran Fibonacci, pepejal platonik, dan keterjeratan kuantum. Tetapi renungan sahaja tidak mencukupi. Allah berfirman, menyokong bermaksud komited kepada dakwah ini, menyukai, berkongsi, dan menjangkau, supaya pandangan ini tersebar keluar seperti fraktal, menyentuh kehidupan dengan keharmonian ciptaan Allah. Adalah mudah tetapi mendalam, terlibat dengan karya ini, sebarkan mesejnya dan biarkan ia menjadi jambatan kepada pemahaman. Mengapa melanggan, menyukai, dan berkongsi? Kerana Al-Quran menyatakan hadis sumber mencerminkan semangat ini. Setiap pola, benang emas 2-37, kubus fraktal 7-12, kesatuan tetrahedral 99 adalah tanda yang menunjukkan keesaan Allah. Dengan berkongsi ini, Anda menanam benih hidayah memenuhi betul abadi adalah batu bersepai. Rahmat ini menjangkau melalui kita apabila kita menjangkau menyukai karya ini, supaya ia sampai kepada jiwa yang hilang dalam kekacauan, melanggan supaya kebijaksanaannya kekal, berkongsi supaya cahayanya menembusi kegelapan. Keharmonian berangka Al-Quran daripada nisbah Pythagoras kepada getaran teori rentetan adalah rahmat yang tersingkap, dan menyebarkannya adalah sedekah, amal jariah yang Allah gandakan.
Bayangkan satu like, satu klik bergema seperti gelombang kuantum, meruntuhkan potensi menjadi panduan. Al-Quran menggesa. Menyukai dakwah ini adalah kerjasama, tindakan kecil dengan potensi yang tidak terhingga, mungkin membimbing satu hati kepada Allah seperti yang Dia janjikan. 2:14. Setiap perkongsian selaras dengan garis lay sambungan rohani, setiap langganan membina pepejal Platon iman bersama, setiap jangkauan berputar seperti Fibonacci menuju hidayah. Ini bukan tentang nombor semata-mata tetapi jiwa. Pola fraktal huru-hara namun teratur mencerminkan perjalanan hidup dan berkongsi mencerminkan. Like, Anda boleh menjadi percikan api yang mencetuskan renungan dalam diri orang lain. Jangkauan Anda tali yang bergetar merentasi dimensi. Langganan Anda keharmonian yang berkekalan. Marilah kita akhiri dengan doa, permohonan yang berakar umbi dalam kerendahan hati dan harapan. Amin. Dan Allah lebih mengetahui kebenaran, sedekah kerana Allah yang Maha Perkasa. Semoga buku ini, polanya, dan usaha Anda untuk menyukai, melanggan, dan berkongsi menjadi sedekah jariah, amal jariah yang berterusan, cahaya yang membimbing melalui geometri suci, nisbah keemasan, garis lay, harmoni Pythagoras, lingkaran Fibonacci, pepejal platonik, fraktal, teori huru-hara, keterjeratan kuantum, dan resonans infinity teori rentetan. Semoga ia sampai kepada mereka yang mencari hidayah, menerangi jalan mereka kepada rahmat Allah seperti yang Dia firmankan. Jadi, sukai dakwah ini, kongsikan keajaibannya dan langgan seruannya. Biarkan cik memberi diri lawan infinity sefull tayat percinta dua ilia yang dijawab hati yang hilang.